dakwaan ini atau berita ini. KJ perlu lebih masa. Terima kasih Diana. Pertimbang dakwaan sertai parti politik. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin berkata dia memerlukan lebih masa untuk mempertimbangkan tawaran menyertai parti politik. Khairi berkata dia tidak mahu tergesa-gesa membuat keputusan hanya kerana pilihan 6 negara-negeri semakin hampir. Apabila kita ada peluang kedua untuk pilih parti politik, saya tidak ambil keputusan itu dengan ringan. Saya mengambil keputusan itu hanya kerana pihak lain semakin dekat. Saya mau pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan pendirian politik saya, katanya. Dia berkata demikian ketika mengulas mengenai tawaran terbuka Presiden Muhyiddin Yassin agar bekas ahli Parlimen Rembau itu menyertai parti mereka dan menjawat jawatan majlis tertinggi. Khairi berkata jika dia membuat keputusan mengenai perkara itu, dia akan menyampaikan kepada Muhyiddin secara peribadi terlebih dahulu. Bukan saya kata no terhadap tawaran Muhyiddin Yassin, tapi saya nak jelaskan bahawa ia satu keputusan yang sukar untuk dibuat. Khairi berkata juga dia telah menerima menyertai parti politik lain, tetapi terpulang kepada parti itu untuk mendedahkan pengumuman itu kepada umum. Bekas Menteri Kesihatan tadi dipecat daripada UMNO pada Januari yang lalu dilihat sebagai langkah menyingkirkan pesaing Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Okey, dalam masa yang sama, dalam perkembangan yang sama, Azmin juga mengeluarkan satu kenyataan. Azmin tidak hasrat bertanding PRN. Bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali tidak berhasrat untuk bertanding dalam PRN akan datang. Saya telah beritahu yang saya ingin berehat. Saya telah berkhidmat selama 7 penggal. Jika saya fikir kita harus memberi peluang kepada generasi muda, kita mempunyai calon yang berpotensi dan mereka sangat komited dalam usaha itu. Itu adalah usaha saya yang saya buat 6 bulan yang lalu. Keputusan yang saya buat 6 bulan yang lalu semasa pilihan raya umum. Saya berpegang kepadanya. Azmin mengulas laporan mengenai spekulasi bahawa dia mungkin akan bertanding di kursi lebih selamat di Morib pada pilihan raya negeri Selangor akan datang. Ketika ditanya sama ada dia mempertimbangkan untuk bertanding jika diminta oleh PN, Azmin mengakui terdapat perbincangan santai mengenai perkara itu. Bagaimanapun katanya, belum ada perbincangan rasmi dibuat mengenainya. Tetapi saya serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin. Azmin berkhidmat sebagai adun PKR di Hulu Kelang sejak 99 sehingga 2008 dan kini dia merupakan adun Bukit Antarabangsa selama 3 penggal dan juga pernah menjadi ahli Parlimen Gombak sebelum kalah teruk itu. Azmin berkata dia difahamkan Menteri Besar Selangor sedang bercadang membubarkan DUN pada 19 Jun selepas Suruhanjaya menetapkan tarikh pilihan raya negeri. Baik, kita buat cerita dua cerita ni tuan-tuan. Pertama, Selangor siap sedia 19 Jun ni pembubaran Parlimen DUN dan juga berkemungkinan hujung sebelum Julai pilihan raya umum pilihan raya negeri akan berlaku di Selangor. Tetapi berkemungkinan di negeri seperti Kedah, Kelantan dan juga Terengganu tidak akan berlaku pilihan raya sehingga Julai. Baik. Now, KJ tadi kata dia ditawarkan. Tapi Azmin tak nak pula bertanding. Now, tiba-tiba ada sekumpulan orang di dalam PN kata, kami boleh tawan Selangor dan kami boleh tawan Negeri Sembilan. Saya tolak tepi Penang. Kita tengok Selangor dan Negeri Sembilan. Dua watak besar ini ditawarkan, satu ditawarkan tetapi bersikap belah bagi terhadap PN. Satu yang pernah menjawat jawatan, terima kasih Yahya, kan, menjawat jawatan apa orang kata Menteri Besar Selangor. Tiba-tiba hari ini ataupun yalah dalam tempoh masa ini mengatakan tidak mahu bertanding. Nah, dua watak besar di Selangor ni tuan-tuan. Di Selangor dua watak besar ini, seorang terlalu tak bagi kata putus, seorang lagi tak nak bertanding. Jadi dekat mana kekuatan PN? Kalau PN itu satu parti yang kuat, Perikatan Nasional itu satu parti yang kuat, immediately saya percaya bahawa KJ akan terus melompat masuk tanpa fikir. Tanpa fikir, KJ akan fikir terus melompat masuk untuk nak bertanding di bawah mereka. Terutama bersatu. Dan even worse, KJ ditawarkan jawatan tertinggi. Tak bang, KJ ditawarkan jawatan tinggi, Azmin tak terasa hati ke? Cuba kita fikir Azmin tak terasa hati ke? Tiba-tiba dia yang bekas Menteri Selangor, dia yang membawa bersatu jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia yang tumbangkan kerajaan, dia yang bawa 11 orang PKR keluar dari parti, khianat parti yang memberi dia sejak 99 jawatan kedudukan. Tiba-tiba bersatu boleh turn kepada Khairi, tawar jawatan MKT, tawar bertanding di Selangor dan ada tawaran KJ menjadi Menteri Besar Selangor kalau PN menang. Bukannya apa orang kata Azmin Ali.
So akhirnya Azmin kata apa? Azmin kata apa? Aku yang berjuang. Aku yang korbankan diri aku ni. Aku keluar parti. Aku sanggup khianat kawan-kawan aku selama 20 tahun dalam perjuangan. Aku yang pengkhianat Anwar Ibrahim, PKR yang aku bersama dengan mereka. Aku pernah jadi Menteri Besar Selangor. Tiba-tiba korang boleh turn dan tawarkan kepada orang lain? Azmin kata, kalau macam tu, the hell to you all. Pi mampus semua, aku tak nak bertanding. Signal yang dihantar kepada PN adalah, signal dia yang nak dihantar kepada PN adalah, korang mampu ke nak tawan Selangor tanpa aku? Itu signal nak dihantar kepada PN. Korang mampu ke nak tawan Selangor tanpa aku? Kita kena ingat pilihan raya PRN yang lepas pada tahun 2018, berapa kursi PAS menang di Selangor? Satu je, tuan-tuan. Satu je. At least BN adalah menang 5-6 kot. PAS langsung lingkup dekat Selangor. Sebab orang Selangor dia lain macam kan. KJ orang Melayu lawan Ramanan India dekat Sungai Buloh yang majoriti Melayu, KJ boleh kalah. Ramanan siapa kenal? Tuan-tuan pun tak kenal Ramanan siapa. Saya kenal lah, saya orang PKR. Tapi tuan-tuan majoriti tak kenal Ramanan siapa tu. KJ, Khairi Jamaluddin tuan-tuan kenal, majoriti tuan-tuan akan kenal. Tapi KJ boleh kalah. Itu peliknya Selangor. Pelik Sebab Selangor dia melihat kepada integriti, dia melihat kepada kompetensi, dia melihat kepada parti, dia melihat kepada kebolehan. Dia bukan melihat kepada parti yang dia tahu boleh menjahanamkan negara. Okay? Yang rasuah dan sebagainya. Bukan saya kata KJ rasuah, tapi parti pada masa itu UMNO dilihat parti rasuah, parti songlap pada waktu itu. You see, lain pemikiran orang Selangor. Melayu kita tetap Melayu. Macam tadi ada orang kata lah, kenapa Is yang buat live bela PMX ni orang Melayu je, orang Cina tak ada pun? Dia kata, sebab yang bantai dia pun orang Melayu. Orang Cina tak ada bantai PMX. Yang duk bantai Anwar Ibrahim ni orang Melayu kita. So yang kena membelanya pun kenalah orang Melayu. Saya orang Melayu lah. Kan? Saya orang Melayu, saya kena bela Perdana Menteri kita. Itu sebab dia. Sebab yang duk bantai pada Anwar Ibrahim ni orang Melayu. Kan? Orang Melayu, orang Islam. Anwar tu orang Melayu, orang Islam. Hari ini Mufti ulama-ulama datang bersama dengan Anwar Ibrahim hari ini. Kan? Mana tak Islam, siapa yang liberalnya? Dibawa Islam itu datang, ulama itu datang dan sebagainya. Tapi Coldplay datang. Kalau tak nak tengok Coldplay, tak payah tengok. Tak payah pergi. Senang kan? Tak adalah kita buat Coldplay tu kita wajibkan orang pergi, tak ada. Nak pergi pun beli tiket. Tiket pun mahal. Kan? Tak nak pergi tak apa. Tapi Coldplay tu is LGBT. Tuan-tuan, jangan hipokrit TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Mercedes-Benz, Swatch semua mempromotkan LGBT. Baik tuan-tuan install je semua tu. Kita nak persoalkan dia punya personal life tu, kenapa? Itu tak ada kena-mengena dengan kita. Yang agama nak kita tengok adalah jangan songlap, jangan rosakkan negara. Dan saya tertarik dengan, saya tak tahu, Ustaz Asri kot. Ustaz Asri tadi sebut, dia kata, saya tengok siapa ustaz tadi, saya tengok dia punya feed tadi kan, dia kata, kalau tuan-tuan perasan hukum hudud kepada zina, kepada zina ni empat pasang mata kena tengok sebelum kita jatuh hukum hudud zina pada dia. Nak mencuri tu kita kata dia kena ada bukti-bukti tertentu sebelum kita potong tangan dia. Lepas itu dia kata untuk qazaf ni nak tuduh seseorang yang suci itu berzina ataupun seseorang itu liwat, dia kena mendatangkan 4 saksi yang adil. Kalau tidak, kita yang kena sebat 80. Kenapa? Islam nak ajar kita, itu hal peribadi dia orang. Yang kau pergi sibuk tu kenapa? Baik, kalau kau nak sibuk juga, kena datang dengan 4 bukti. Maksudnya dia buat benda tu, sampaikan terang-terang lah di depan. Dia buat benda Allah tu dekat padang, sampai beratus mata nampak. Yang tu wajar kita kita hukum. Tapi yang Tuhan, yang Allah SWT tekankan, apa dia? Hukuman atau dosa yang melibatkan rasuah. Ini kita jarang cakap. Yang melibatkan orang kata apa? Kerosakan umum kita kata. Ini kita jarang cakap. Bila kita rasuah, tak apa, itu sedekah. Sekejap lagi kita bincang bab rasuah ni, tuan-tuan. Sekejap lagi kita bincangkan. Kita tengok kenapa, apa yang kita cerita tentang rasuah sekejap lagi. Baik. Membawa saya kepada cerita Razman. InsyaAllah malam esok saya akan sepentas dengan Ustaz, dengan Razman Dengan Razman Suruhanjaya PAS Perak ni.
di Sinar Harian, di forum Sinar Harian bersama dengan Razman di Karangcraft Shah Alam, insyaAllah. Esok hari saya akan ada live dengan beliau dan siapa yang nak tengok saya punya live dengan Razman di Sinar, kalau beliau jadi esok lah, kalau ikutkan confirm, tapi tak tahulah kalau last minute tiba-tiba dia tarik diri bila dia tengok nama Iswardi kan. Kalau sekiranya nak tengok, boleh pergi ke Facebook saya, iaitu Iswardi Murni Utama. Ini Facebook saya, tuan-tuan kena cari Facebook ini, Iswardi Murni Utama. Okay. Yang esok akan ada live Iswardi Murni Utama. Di YouTube tak ada esok. Di YouTube esok tak ada, sebab saya hanya akan ada cross post di Sinar Harian, akan cross post dekat page saya saja. Kan? Dekat page saya sahaja.